من أنا من أنا من أنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, betapanya kita bersyukur hadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan muallim dan juga pelajar-pelajar dikasihi oleh Allah sekalian pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran pada minggu ini di dalam subjek kafah, iaitu fiqh taharah. Jadi muallim harap pelajar-pelajar semua dah sedia maklum kita akan belajar fiqh taharah. Ya, Zarif. Ayo Zafran, ada apa? Rumah saya dah eretik dah tak ada. Dah nak tak boleh nak minta kipas panas. Okey, tak apa. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh tutup mic dan kita akan mulakan pembelajaran. Sebelum tu keluarkan buku-buku fiqh taharah ni. Okey, yang berwarna hijau. Harap kamu dah kenal dah buku fiqh taharah yang mana, buku fiqh syahadah yang mana dan buku fiqh syahadah yang mana. Okey. Jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat 39. Okey, kamu tengok, kalau kamu tengok kat skrin sama macam ni. Kamu cari muka surat yang sama macam ni dekat skrin. Okey, muka surat 39. Kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang ke-10. Okey, pada pertemuan fiqh taharah yang lepas, ya. Cikgu, Ya, Iman. latihan ni saya dah siap. Tak apa, yang dah siap tak apa. Kita nak belajar dulu. Okey. Kamu dah siap latihan tapi kamu belum belajar lagi. Okey. Tak apa. Okey, kita akan masuk muka surat 39. Okey, muka surat 39 di mana kita akan masuk pada bab yang ke-10. Okey, sebelum ni kita belajar apa? Kita belajar mengapa perlu berwuduk. Okey. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai bila kita perlu berwuduk. Bila. Sebelum ni kenapa? Kenapa kamu makan? Kenapa kamu minum? Okey, kali ni kita belajar bila perlu wuduk. Bila kita nak kena wuduk? Masa bila kita kena berwuduk? Bila kamu makan, bila kamu solat, bila kamu bermain dan sebagainya. Itu tanda tanya. Okey, bila, mengapa, kenapa dan sebagainya. Okey. Okey, boleh buka muka surat 39. Okey, dah buka pelajar-pelajar semua? Surat 39. Dah buka? Cikgu, kenapa cikgu punya gambar pekat? Pekat maksud kamu? Cikgu pakai telefon. Jadi memang terang sikit lah gambarnya. Nampak macam kartun sedikit. Okey. Okey, buka muka surat 39. Kita akan masuk tajuk yang baru. Okey. Siapa yang tak ada buku boleh tengok kepada skrin ni. Okey. Okey, tajuk ke-10. Bila baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk ke-10, bila perlu berwuduk. Bila kita nak kena wuduk. Hari ni kita akan belajar. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddaa. Yang bermaksud, ni hadis Nabi. Apa maksud dia pelajar-pelajar semua? Maksud dia adalah Allah tidak akan menerima solat orang yang masih berhadas sehingga ia berwuduk. Cikgu, buku apa? Muka surat 39. Okey. Buku fiqh taharah. Fiqh taharah, muka surat 39. Okey, yang baru masuk buku fiqh taharah, muka surat 39. Okey. Muka surat 39. Okey. Okey, jadi kita akan masuk. Tadi kita berhenti kat mana? Dekat hadis. Okey, jadi pelajar-pelajar semua, seseorang itu solat dia tidak diterima oleh Allah sehinggalah dia ambil wuduk. Kalau dia dah ambil wuduk, barulah solat dia diterima. Boleh ke kalau orang solat tapi dia tak ambil wuduk? Boleh ke pelajar-pelajar? Tak boleh. Dia kena ambil wuduk dulu, baru. Kan muallim pernah sebut dalam kelas sebelum ni, kalau orang yang tak berwuduk, dia dalam berhadas ke berhadas. Maksudnya sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi bila dia ambil saja wuduk, maka hadas dia terangkat. Kita pun dah belajar maksud wuduk dan sebagainya. Okey, kamu tengok dekat dalam ada gambar, ada atuk dan ada dua orang anak. Okey, ada dua orang pelajar lelaki dan satu orang dewasa, iaitu atuk. Okey,
Jadi pelajar-pelajar ni bertanyakan kepada atuk dia, "Atuk, bila kita perlu berwuduk?" Jadi dia nak tahulah bila kita kena berwuduk. Okey, kita dah tahu dah sebelum ni kenapa kita kena berwuduk. Kita kena berwuduk sebab apa? Kita nak solat, betul? Sebab kita nak baca al-Quran dan sebagainya. Itu sebab kita kena berwuduk. Kalau kita kalau kita tak berwuduk, maka solat kita tak diterima. Sebab tu kita kena berwuduk. Okey, pada pertemuan kali ni kamu belajar apa? Bila. Bila ni maksudnya when ataupun bila, masa bila kita kena berwuduk. Okey. Okey, tengok dalam kotak ni apa yang dikatakan oleh atuk. Atuk cakap kita perlu berwuduk. Okey, kita perlu berwuduk bila? Yang pertama. Okey, dia kata apa? Hendak melakukan sesuatu ibadat yang wajib atau sunat. Contoh solat, memegang al-Quran dan tawaf. Okey, kita dah belajar tawaf macam mana. Okey, solat kamu dah tahu, pegang al-Quran dan macam mana. Okey, tawaf Kaabah. Jadi bila kita kena berwuduk, yang pertama kita kena berwuduk bila kita nak melakukan satu ibadat. Ibadat ni apa pelajar-pelajar? Solat. Segala bentuk ibadat yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadat yang wajib ataupun yang sunat, kita kena berwuduk. Tapi kalau kita tak berwuduk, sah tak solat kita? Pelajar-pelajar, sah tak solat kita? Tidak sah. Jadi itulah, kamu kena ingat bila kita perlu berwuduk. Yang pertama, ketika kita nak melakukan ibadat, kita nak solat, kita nak tawaf, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, memegang Al-Quran. Inilah waktu yang pertama kamu perlu berwuduk. Ini ketika kamu nak melakukan ibadat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kamu tengok kat sini, sebelum menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu. Kamu sedang buat apa sekarang ni? Kamu sedang buat apa sekarang ni? Yang kamu tengah belajar online ni? Tengah belajar. Okey, kamu belajar ni dipanggil apa? Menuntut ilmu. Jadi kalau kamu nak belajar, kamu disunatkan ataupun kamu dibolehkan untuk berwuduk, lepas tu kamu belajar. Okey, tetapi kalau kamu tak ambil wuduk pun, ketika kamu nak belajar pun tidak ada masalah, sebab dia adalah sunat. Okey, apa beza sunat dan wajib? Muallim pernah cakap, okey, kalau wajib adalah perkara yang mesti kamu lakukan. Okey, kalau kamu tak lakukan, kamu akan dapat dosa. Tapi kalau kamu tak lakukan, kamu akan dapat pahala. Kamu buat dapat pahala, kamu tinggal dapat dosa. Tetapi kalau sunat, kamu buat, kamu dapat pahala, kamu tak buat, kamu tak dapat dosa. Itulah perkara sunat. Jadi kamu mengambil wuduk sebelum belajar, okey, adalah sunat sebelum menuntut ilmu. Okey, boleh. Kalau kamu nak belajar kan, kamu nak PDPR kan, kamu nak ambil wuduk dulu pun boleh. Okey, belajar-belajar semua. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kamu akan bila kita pernah wuduk sebelum tidur. Siapa kat sini sebelum tidur dia selalu wuduk dulu? Siapa kat sini sebelum tidur dia selalu wuduk? Siapa berwuduk sebelum tidur? Ada tak yang berwuduk sebelum tidur? Tak ada. Belum ada lagi. Okey, tak ada tak apa. Sebab berwuduk sebelum tidur pun adalah sunat. Okey, sesiapa yang wuduk sebelum tidur, antara kelebihan dia adalah kamu akan dijaga ataupun kamu akan dilindungi oleh malaikat daripada perkara-perkara yang tidak diingini ketika kamu tidur. Okey, itulah kelebihan antara kelebihan berwuduk sebelum tidur. Sebelum nak tidur kamu pun boleh berwuduk. Kamu disunatkan berwuduk sebelum tidur. Okey, itu yang ketiga. Keadaan ketiga yang kamu perlu berwuduk. Okey, yang keempat apa? Terkeluar angin dari dubur. Apa maksudnya pelajar-pelajar? Terkeluar angin daripada dubur. Dubur tu apa, cikgu? Okey, Muallim akan terangkan. Okey, terkeluar angin daripada dubur. Okey, itu yang kita dubur itu Isfahim adalah dipanggil sebagai punggung. Okey, tahu punggung? Itulah dubur. Jadi dia kata apa? Terkeluar angin dari dubur. Maksudnya kamu kentut lah. Senang kamu nak faham, kamu terkentut. Bila kamu terkentut, kalau kamu dah ambil wuduk, lepas tu kamu terkentut, maka kamu kena ambil wuduk sebalik, mengambil wuduk balik. Okey, faham? Dubur itu adalah punggung kamu. Okey, terkeluar angin dari dubur. Jadi kamu diperlukan berwuduk. Kalau kamu nak solat, nak baca Al-Quran, kamu kena ambil wuduk lah kalau kamu terkentut masa tu. Okey, itu keadaan yang keempat. Yang kelima, selepas istinja. Yang ni, selepas istinja. Siapa tahu istinja tu apa? Istinja tu adalah
kamu bersuci selepas kamu membuang air kecil dan air besar. Contoh kamu membuang air kecil. Air kencing ni adalah seperti kamu pergi ke tandas, kamu kencing, kemudian kamu basuh, kamu bersihkan air kencing kamu, itu dipanggil istinja. Okey? Kiranya istinja ni kamu nak faham, kamu membersihkan diri selepas kamu pergi ke tandas. Okey? Kalau disunatkan kepada kamu, lepas kamu istinja, kamu boleh mengambil wudu. Okey? Okey. Faham tak belajar-belajar semua? Ada 5 keadaan yang kamu kena berwuduk. Okey? 5 keadaan. Bila kamu perlu wuduk, ada 5 keadaan. Jadi muallim dah terangkan tadi. Okey, faham tak? Ada soalan tak pelajar-pelajar? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada? Kalau tak ada, muallim nak masuk kepada latihan. Ada soalan? Saya dah siap latihan. Yang dah siap tak apa. Okey. Okey. Jadi muallim harap semua faham. Okey, boleh buka muka surat yang seterusnya. Okey. Muka surat 40 kita akan buat latihan. Okey. Jadi pelajar-pelajar boleh buka muka surat 40 sama dekat skrin ni. Okey. Muka surat 40. Dah siap gariskan, salinkan. Dah siap. Tak apa, yang dah siap tak apa, tunggu. Kita ada kawan kamu yang masih belum siap dan baru nak buat. Okey, kita bagi peluang dekat kawan-kawan kamu. Okey, buka muka surat 40 dulu. Muallim akan tunjuk, muallim akan guide kamu supaya kamu tahu. Alright? Ya. Kenapa dipanggil istinja tadi? Kenapa dipanggil istinja? Istinja tu yang muallim cakap dekat kamu tu. Lepas kamu pergi toilet, kamu pergi tandas, kamu bersuci. Kenapa dipanggil istinja? Itu namanya. Selain nama istinja, dipanggil bersuci. Itulah fiqh tohara yang muallim pernah cakap sebelum ni. Tohara itu maksudnya bersuci. Kalau kamu masih ingat masa kita belajar awal-awal lagi, tajuk yang awal, tohara bermaksud istinja, iaitu bersuci. Kita dah belajar. Okey, jadi yang dah buka muka surat 40 boleh buka. Okey, muallim akan paparkan skrin. Kita akan buat sama-sama lah. Okey, supaya sama-sama dapat. Okey, yang mana yang dah siap, tengok betul tak yang kamu buat tu. Mana tahu ada salah, kita kena buat pembetulan. Okey. Okey. Okey, nampak tak dekat skrin? Pelajar-pelajar nampak tak? Semua nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, nampak. Kita pergi yang pertama dulu kita pergi aktiviti yang pertama. Cikgu buat sekali. Apa dia? Nampak muka cikgu sekali. Memang mesti kena nampak muka cikgu. Okey, yang pertama, pelajar-pelajar pergi yang dekat ada gambar ustaz ni. Kita pergi yang sini dulu. Okey, dia kata apa yang kamu perlu buat? Suaikan anak panah pada jawapan yang betul. Okey, kamu kena suaikan lah. Maksudnya kamu kena gariskan macam ni. Okey. Cikgu kenapa cikgu conteng luar tu, cikgu? Apa? Cikgu memang suka conteng. Okey. Sekarang ni dia nak apa? Dia nak perlu berwuduk. Okey. Kita kena cari bila keadaan yang kita nak perlu berwuduk. Okey, yang pertama dia kata apa ni? Okey, yang pertama dia kata mengerjakan solat. Betul atau tidak? Kita perlu berwuduk ketika mengerjakan solat. Betul tidak? Betul. Okey, betul. Okey, kalau betul kamu ambil pembaris, kamu suaikan dia. Muallim tak pakai pembaris, tu yang sengit-sengit. Okey, yang pertama mengerjakan solat. Cikgu tak ada pembaris dalam skrin. Tak ada pembaris. Okey, buat yang belum siap buat. Okey, yang dah siap perhatikan sama ada betul ataupun tidak kamu buat. Okey, kita akan bincang sama-sama. Nampak tak saya dekat sekolah ni? Sekolah? Nampak. Cikgu nampak. Okey. Dah garis pelajar-pelajar semua? Gariskan yang ni. Mengerjakan solat, garis ke sini. Okey, yang kedua dia kata apa? Membaca buku. Membaca buku kita perlu wuduk ke tidak? Boleh je kalau nak wuduk. Boleh je, tapi kalau yang kita belajar tadi dia ada sebut tak membaca buku? Tidak ada. Jadi kamu tak perlu suaikan. Maksudnya kamu tak perlu garis lah yang kedua ni. Okey, muallim buat nombor lah. Ni nombor 1. Okey, ni nombor 2. Okey, nombor 2 tak perlu gariskan kepada sini, tak perlu. Okey. Nombor 3, memegang Al-Quran. Kita perlu wuduk tak kalau kita nak pegang Al-Quran? Perlu tak belajar-belajar? Perlu tak kita nak pegang Al-Quran, kena wuduk tak? Perlu. Okey, kalau kamu rasa perlu,
Okey, gariskan. Itu yang ketiga, gariskan. Alright. Memegang Al-Quran. Jadi perlu berwuduk. Okey. Dah belum? Sebab kita ada 4 latihan yang kita kena buat. Okey? Dah belum? Okey, dah. Bagus. Okey, seterusnya yang keempat. Keempat. Hendak berwuduk. Yang ni hendak bersukan. Kita kalau nak bersukan nak kena wuduk ke tidak? Tidak apa? Boleh je kalau wuduk. Boleh je, tapi kalau dalam buku ada sebut tak? Tidak ada. Jadi tak perlu gariskan. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, sebelum tidur. Kita perlu wuduk tak kalau sebelum tidur? Ya, jadi kita gariskan. Ya, sebelum tidur kena wuduk. Okey. Dah. Kita nak pergi yang ke nombor 6. Yang ke-6. Okey. Yang ke-6, selepas istinja, kita kena wuduk ke tidak? Kena wuduk. Jadi kamu gariskan ke situ. Okey, selepas istinja. Okey. Dah. Alright. Okey. Itu yang ke-6. Okey. Yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Okey. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Kita kena wuduk ke tidak? Tak. Kena wuduk ke tidak? Tidak apa? Tidak perlu, kecuali kalau kamu ambil wuduk dalam mazhab Syafi'i, kamu tersentuh kulit lelaki ataupun perempuan yang bukan mahram bagi kamu selain daripada keluarga kamu, maka wuduk kamu batal dan kamu kena ambil wuduk. Okey? Jadi tak perlu gariskan. Okey, yang ni tak perlu gariskan. Alright? Okey, yang terakhir, bermain layang-layang. Perlu tak nak berwuduk, bermain layang-layang? Boleh je sebab dia sunat. Tak perlu, tapi kita belajar pada yang dalam buku saja, maknanya tidak perlu gariskan. Jadi bermain layang-layang tidak perlu berwuduk. Boleh je kan nak ambil wuduk ke cikgu? Boleh kalau kamu nak ambil, tapi yang kita belajar sekarang ni kita fokus kepada yang wajib. Yang wajib ambil wuduk. Okey, seperti solat, pegang Al-Quran, sebelum tidur dan sebagainya. Okey, yang lain-lain tu adalah tidak masalah pun kalau nak wuduk, tapi kita fokus pada kita punya pembelajaran. Okey, dah siap pelajar-pelajar? Dah siap untuk yang latihan pertama ni? Dah siap? Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kamu pergi yang dekat bawah tu pula. Okey, yang bawah tu. Nampak tak yang bawah tu? Cikgu ada 3 je. Kejap. Cikgu nak buat yang baru jap. Tiba-tiba dia jadi kecil. Satu pun dah siap. Okey, kejap. Kalau macam tu. Okey. Apa cikgu? Kejap. Bagi cikgu masa kejap. Cikgu pun ni cikgu, tak nampak. kejap. Perlu berwuduk ialah kerana makan. Okey, kejap. Muallim buka yang baru. Okey, cikgu buka yang baru jap. Okey, jadi bersedia dengan latihan yang bawah tu. Okey, yang latihan bawah tu kamu kena buat apa tu? Nanti muallim akan tunjuk. Okey. Yang bawah tu apa yang kamu perlu buat? Okey. Okey, ada 5 kan bawah tu? Ada 5 latihan, betul tak? Tadi ada 3 je dekat muallim punya. Sekarang muallim akan tunjukkan kat kamu 5. Okey, betul. Jangan ada yang kurang. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Kata 3 latihan. Ini 5. Iman 5 lah. 5 bukan 3. Okey. Okey. Nampak tak? Kan besar. Okey. Sekarang ni bersedia dengan pensel kamu. Okey, kita akan buat sama-sama. Okey. Yang pertama, dia kata tulis betul atau salah pada kenyataan yang berikut. Jadi kamu dalam kotak ni kamu kena tulislah betul ataupun salah dalam jawi. Okey, yang pertama. Okey, muallim bulatkan soalan yang pertama. Seseorang yang berhadas kecil hendaklah berwuduk apabila hendak bersolat.
Okey, seseorang yang berhadas kecil hendaklah berwuduk apabila hendak solat. Betul ke salah? Betul. Betul ke salah? Betul. Siapa cakap betul? Betul ke salah? Salah. Siapa cakap? Kamu dengar betul-betul? Muka surat ni apa? Muka surat 40. Contoh, okey, muallim cakap bagi contoh Okey, muallim nak solat. Okey, muallim nak solat. Lepas tu perlu tak muallim nak ambil wuduk? Ke tak payah? Perlu? Perlu. Jadi betul ke tak? Betul. Bukan salah, betul. Kamu nak solat, bila seseorang tu nak solat, dia kena ambil wuduk dulu. Boleh kalau kamu nak solat tanpa wuduk, tapi solat kamu tak diterima oleh Allah lah. Tak sah lah solat kamu. Kerana syarat solat salah satunya adalah ambil wuduk. Jadi kamu tulis betul. Ni betul, ni betul, ni salah. Okey. Kalau betul, tulis betul. Kalau salah, tulis salah. Okey. Okey, yang pertama. Okey, dah. Dah belum? Dah. Dia gila dia. Kita Okey. dah buatkan dulu. Okey, yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Hadas kecil ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Muallim ulang. Hadas kecil ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Betul atau tidak? Betul. Betul. Apa contoh hadas kecil? Apa contoh hadas kecil? Entah hadas kecil. Apa? Hadas kecil adalah seperti kamu membuang air kecil. Itulah hadas kecil. Jadi dia kata apa? Hadas kecil lah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Betul tak? Betul. Okey, hadas besar pun merupakan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, tulis betul juga. Sama seperti yang dekat atas tu. Okey, tu yang ketiga. Yang kedua. Okey, siapa yang belum? Tulis dulu. Muallim bagi masa. Okey, masa banyak lagi. Okey? Okey, dah. Siapa yang dah? Okey. Dah. Okey, dah. Iman memang dah. Iman sebab dah siap. Yang kawan-kawan kamu belum lagi. Okey? Okey, yang ketiga, antara yang perlu berwuduk ialah kerana makan. Antara yang perlu berwuduk ialah kerana makan. Betul atau salah pelajar-pelajar? Salah. Salah ke betul? Salah. Okey, Iman, macam muallim cakap lah, kita kena fokus kepada yang wajib berwuduk. Okey, kalau nak makan ambil wuduk tak ada masalah, itu sunat. Tapi kita nak yang wajib. Macam muallim cakap, wajib kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dapat dosa. Okey, itu perbezaan antara wajib dan sunat. Jadi kamu tulis kat situ salah. Nak makan kamu tak perlu nak berwuduk. Tapi kalau kamu nak berwuduk pun tiada masalah, itu adalah sunat, tak ada masalah. Kamu dapat pahala lah. Kalau kamu berwuduk kamu dapatlah pahala. Okey. Okey, tulis salah dekat nombor 3 tulis salah. Alright? Boleh? Okey, dah. Siapa yang belum? Yang dah bagus. Yang belum ni muallim tunggu yang belum. Tulis salah. Kat atas tu muallim dah bulatkan dah. Salah. Okey, Afiq, boleh Afiq? Afiq dah buat, Afiq? Apa dia? Afiq dah buat, Afiq? Dah siap. Okey, bagus. Okey, yang keempat. Yang ni yang muallim bulatkan, yang soalan keempat. Selepas beristinja kita terus bersolat. Boleh ke belajar? Kita selepas solat, kita lepas kita beristinja kita terus solat tanpa lawi wuduk. Jadi salah, tak boleh. Kamu kena ingat tu saja. Nak solat, nak buat amal ibadat, kena berwuduk. Itu saja. Okey, kamu faham pada konsepnya? Datanglah soalan macam mana sekali pun kamu boleh jawab. Okey, itu yang keempat pun salah juga. Cikgu ada Apa dia? Okey, dah. ada kucing panjat kat Kucing panjat mana? Biar je. Kucing muallim. Okey, yang terakhir, soalan yang kelima. Dengar betul-betul. Apabila kita hendak membaca Al-Quran, kita perlu berwuduk. Betul atau salah? Apabila kita hendak membaca Al-Quran, kita perlu berwuduk. Kalau kita belajar tadi, membaca ke memegang? Kalau kita belajar tadi dekat muka surat depan, memegang ke membaca?
Memegang. Memegang. Tapi Memegang. dalam konsep ini muallim terima jawapannya betul. Sebab apa? Apabila kamu nak membaca Al-Quran, sudah semestinya kamu memegang Al-Quran, betul tak? Macam mana kamu ambil Al-Quran kalau macam mana kamu nak membaca kalau kamu tak ambil Al-Quran kecuali kamu dah hafal. Jadi jawapannya adalah betul. Jadi kamu tulis betul. Okey? Tengok betul muallim macam mana. Kamu ikut yang atas ni tau. Kamu ikut yang atas tu. Ya? Ingat lagi mak saya. Ingat, cikgu ingat. Kirim salam ke mak kamu. Cikgu ingat. Okey? Alright. Okey, seterusnya. Okey dah. Dah siap? Ryan dah siap, Ryan? Okey. Baik, seterusnya. Kita nak pergi latihan yang seterusnya. Okey. Muka surat yang sebelah tu pelajar-pelajar semua. Buka muka surat yang sebelah. Okey. Muka surat satu lagi, muka surat 41. Yang ni kita kena tulis juga. Hari ni banyak latihan menulis. Nanti ada latihan yang kamu sukalah. Apa yang kamu suka? Salah satunya kamu suka mewarnakan. Okey. Sekejap muallim nak tunjuk. Macam biasa. Okey, jadi bersedia. Yang belum siap, siapkan dulu yang tadi tu. Yang dah siap, buka muka surat yang baru. Okey. Okey, jap. Muallim akan teruskan muka surat yang terakhir, latihan yang terakhir. Okey. Okey, muallim tak tunjuk lagi. Okey, kejap. Okey, jadi okey, belum nampak. Jap, muallim tak tunjuk lagi. Okey. Sekarang nampak tak? Ada tak? Warnakan yang bawah. Kita buat yang bertulis dulu. Warnakan yang bawah nanti. Okey. Alright. Kita akan masuk yang latihan yang terakhir. Pilih. Dia kata apa? Pilih dan tulis pensel. Kejap. Okey. Pilih dan tulis perkataan yang sesuai di tempat yang kosong. Kamu kena isi lah jawapan yang betul. Okey, yang pertama, dah bersedia belajar-belajar? Okey. Yang pertama dia kata apa? Kita mesti berwuduk sebelum kita mesti berwuduk sebelum solat ke, menyentuh Al-Quran ke, belajar ke, mana satu? Solat boleh. Dia betul juga jawapannya, tak ada masalah. Solat. Jadi kamu tulis solat dekat situ. Mana jawapan solat dekat atas ni? Yang ketiga ini. Kamu tulis solat dekat jawapan nombor 1. Muallim tulis nombor 1. Supaya kamu nampak. Okey, kita mesti berwuduk sebelum solat. Okey, kita tak boleh berwuduk selepas solat. Kita kena berwuduk sebelum solat. Okey. Okey, seterusnya dah. Yang pertama dah. Soalan pertama dah. Okey, siapa lagi yang belum? Alright. Okey, yang dah bagus. Okey, yang kedua soalan yang sama pelajar-pelajar. Dia kata apa? Kita mesti berwuduk sebelum tadi solat dah. Kita dah bulatkan solat. Tinggal yang belum menyentuh Al-Quran atau belajar. Menyentuh Al-Quran. Okey, kamu tulis jawapan nombor 2 ni dekat dalam jawapan nombor 2. Okey, nombor 2 tulis menyentuh. Muallim susah sikit nak tulis tau. Menyentuh Al-Quran. Okey, kamu tuliskan menyentuh Al-Quran. Alright. Menyentuh Al-Quran. Okey. Okey, buat dulu. Okey. Okey. Dah belum? Kalau tak muat, Sambung tepi. Tak muat, kamu lebihkan je kat sini. Nampak ni muallim pun tak muat. Muallim tulis je sambung sebelah ni kat ruang kosong ni. Buat je. Kamu tak perlu sambung bawah. Kamu tulis je sebelah dia sebab ada banyak ruang kan. Luas kat ruang tepi tu kan. Alright. Okey, yang kedua kita mesti berwuduk sebelum menyentuh Al-Quran. Okey. Dah belajar-belajar. ni air. Yang kedua. Okey, soalan yang ketiga, soalan yang sama juga. Dia kata apa? Kita mesti berwuduk sebelum. Saya muat. Apa dia? Okey. Cikgu, belum. Okey, cepat. Dah. Yang belum, okey. Tinggalkan je, cikgu. Jangan, tak boleh, kena tunggu sama-sama, tak boleh tinggalkan.
Kita nak siap semua, kita nak siap biar semua siap. Kita nak pandai biar semua pandai. Okey. Alright. Itu je dah. Okey. Yang ketiga pun soalannya sama juga pelajar-pelajar. Kita mesti berwuduk sebelum apa? Apa lagi yang kita tak tulis? Apa lagi yang kita tak tulis? Okey. Ya, Apa dia? Kita mesti berwuduk. Sebelum tidur. Okey, sebelum tidur ataupun sebelum belajar. Mana satu? Tidur ataupun belajar? Okey, sebelum belajar ke tidur? Sebab soalan nombor 4 tu kita akan diberi pahala oleh Allah jika kita berwuduk sebelum. Jadi kat sini kamu tulislah belajar. Okey? Okey. Jadi orang yang sebelum tidur dia berwuduk, dia akan diberi pahala. Okey, kita mesti berwuduk sebelum belajar. Okey, kamu tulis dekat jawapan nombor 3. Okey, belajar. Yang ni yang muallim bulatkan ni. Alright. Kita mesti berwuduk sebelum belajar. Alright. Okey dah. Siapa yang belum? Siapa lagi yang belum? Ada yang belum? Dah belum? Dah. Arik Nukman dah? Arik Nukman? Arik dah. Okey, bagus Arik. Ryan dah, Ryan? Dah. Okey. Alright. Okey, soalan seterusnya, pelajar-pelajar yang keempat, soalan keempat, kita akan diberi pahala oleh Allah jika berwuduk sebelum apa? Marah ke tidur? Tidur. Jadi kamu tulis tidur. Iman, kamu punya jawapan betul tak? Betul. Alhamdulillah, bagus. Nanti dah naik sekolah nanti muallim akan tanda buku kamu, okey? Tidur. Okey, itu yang keempat, tidur ni. Jawapan nombor 4 adalah tidur. Okey. Jadi kalau kamu nak berwuduk sebelum tidur, baguslah siapa yang berwuduk sebelum tidur. Dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima. Yang kelima dah belum? Muallim nak masuk yang kelima, yang terakhir, soalan yang terakhir. Okey. Dah. Siapa lagi? Kenapa cikgu keluar kampung? Apa dia? Saya pulang kampung. Apa dia? Ryan, kenapa? Kenapa saya kita dah siap kampung? Saya pun orang kampung. Suara cikgu macam orang kampung. Maksud kamu? Kita dah siap semua. Maksud kamu macam mana tu? Lah. Ini buku surat terakhir. Ayat-ayat formal bahasa Melayu. Okey. Soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Buku saya dah siap semua. Jika kita sentiasa berwuduk, kita dapat menghindarkan daripada sifat suka apa? Suka apa? Suka marah. Jadi kalau orang yang marah, dia disuruhkan berwuduk. Okey. Okey, tulis jawapan nombor 5 yang terakhir. Marah. Jadi kita kena, kalau kita rasa nak marah, kita berwuduk. Sebab dengan berwuduk tu akan membuatkan kita tak rasa nak marah. Faham? Okey? Dapat. Okey, bagus. Okey, siapa yang dah siap latihan yang atas ni? Dah siap semua? Belum. Dah. Okey. Seterusnya, okey, yang ni kamu sukalah. Okey. Apa yang kamu perlu buat? Tulis semula dalam khat nasakh dan warnakan. Tak apa, kamu warnakan sahaja. Okey, warnakan yang ini. Okey, muallim pun nak warnakan. Okey, muallim pun nak warnakan. Okey. Yang dah siap, bagus. Okey, yang belum warnakan. Muallim pun nak warnakan ni. Ya, belajar-belajar. Warnakan dia. Okey. Muallim pun sedang warnakan juga. Okey. Ingat, kita nak kena berwuduk. Kita kena berwuduk bila kita kena berwuduk bila nak solat, bila kita nak baca Al-Quran, nak pegang Al-Quran. Okey, dah siap warna, tunggu kejap. Ada kawan kamu yang belum. Okey, muallim nak colourkan dulu. Muallim pun baru nak colourkan ni. Nampak tu. Dia kata apa kat situ? Siapa boleh baca? Siapa boleh baca kat situ? Saya suka berwuduk kerana dekat habis wuduk. Okey, pandai. Siapa yang baca tu?
Siapa yang baca tu? Afiq. Bagus Hafiq. Betul lah tu. Kerana dikasihi Allah. Okey. Jadi yang perkataan yang kamu sedang warnakan ni dia tulis saya suka berwuduk kerana dikasihi Allah. Apa maksud dikasihi pelajar-pelajar? Disayangi oleh Allah. Jadi siapa yang suka berwuduk, yang memperbanyakkan wuduk akan dapat kasih sayang Allah. Okey. Jadi kamu kalakan saya suka berwuduk kerana muallim nak tukar warna kejap. Warna hijau. Dikasihi Allah. Okey, warnakan dahulu. Okey, yang dah siap cuba tu. Yang nak warnakan dulu. Yang dah warna cuba tunjuk kat muallim. Muallim nak tengok. Yang dah siap warna cuba tunjuk kat muallim. Boleh? Iman mana Iman? Okey, Iman tunjuk. Okey. Tak nampak. Okey, tak apa. Muallim nampak sikit dah tu. Okey, bagus Iman. Siapa lagi yang dah siap warna? Umar Irfan dah siap color? Dah siap warna kan? Umar? Dah. Okey, alhamdulillah. Okey, yang dah siap tunggu sekejap. Ada kawan kamu yang masih baru nak buat tu. Okey. Muallim pun dah siap dah. So muallim lah pemenangnya sebab muallim siap dulu. Bukan ke? Okey, baik. Bagus. Yang dah tunjuk muallim okey bagus. Tahniah. Okey. Tahniah cikgu. Cikgu dapat piala. Okey Afiq, bagus Afiq. Cikgu dah. Okey. Cikgu, saya nak pergi tandas. Irsyad. Okey, sila yang nak pergi tandas silakan. Okey. Yang dah siap tunggu sekejap. Kita tunggu kawan-kawan kamu siap. Kita siap sama okey. Cikgu nak pergi tandas. Silakan. Okey. Dah siap bagus. Okey, yang dah siap bagus. Alright. Cikgu nak pergi tandas. Silakan. Ramainya nak pergi tandas. Saya dah siap. Dah siap dah lama. Okey. Dah siap? Siapa yang dah siap? Okey. Yang belum siap warnakan saja dahulu. Okey. Yang belum siap warnakan dahulu. Cikgu yang bulat kat bawah dia tu nak buat apa? Bulat kat bawah? Yang mana Olivia? Yang mana? Bawah lepas warna tu. Bawah warna. Oh tak perlu. Bulat kecil. Tak perlu. Yang tu tak payah. Okey. Yang bulat-bulat tu tak payah. Okey. Salin balik je. Kalau kamu siapkan warna dulu. Kemudian kamu kena salin balik. Okey pelajar-pelajar. Lepas kamu dah warnakan, kamu perlu tulis semula dekat, nampak tak garis-garis bawah tu? Dekat muallim punya hilang pula. Okey, kamu perlu gariskan. Kamu suruh salin balik dekat bawah tu. Kamu dah warna, salin semula dekat garis bawah-bawah tu. Garis warna tu. Yang salin sama yang cikgu warna tadi tu. Perkataan tu. Okey. Saya suka berwuduk kerana dikasihi Allah. Iman dah salin balik ke Iman? Dah. Ya ke? Aisyah Umairah dah salin balik? Dah color dah salin? Buat dulu. Okey. Kan saya hantar kat chat dah siap semua. Iya, baik. Okey, kejap kita tunggu kawan-kawan kamu nak siapkan. Okey. Cuba dulu siapkan. Nanti yang syahadah tu pun saya dah siap. Bagus, yang dah siap bagus. Okey. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk subjek apa? Fiqh solat. Hari Isnin TQS tahun 1. Hari apa? Hari Khamis minggu depan fiqh solat semula. Okey. Ya. Ya Ryan. Ni, saya banyak dah tengok cerita Nabi. Banyak tengok Nabi, bagus. Kamu kena banyak tengok cerita-cerita Kamu tengok kartun ke? Kamu tengok cerita Nabi yang kartun ke yang orang betul? Oh ya. Kau yang orang betul. Orang betul, bagus. Kita memang kena banyakkan tengok cerita Nabi. Okey? Ada yang kartun kali. Bagus. Bagus Ryan, kamu memang kena banyakkan tengok cerita
cerita Nabi, okey? Okey, dah siap belum? Dah colour kan? Kamu salin semula di bawah tu. Okey. Arik Nokman, okey? Arik okey? Betul. Arik. Okey. Rais okey, Rais? Rais okey? Okey. Okey, bagus. Okey. Umar, Umar okey. Umar Khalis, okey tak Umar Khalis? Okey, Umar Khalis? Okey. Dah siap. Okey, Zafran dah siap? Zafran. Okey, bagus Zafran. Okey. Siapa lagi? Siapa lagi yang belum? Dah siap. Okey, Iman dah siap. Okey, Musyab dah siap, Musyab? Musyab? Dah. Okey, bagus Musyab. Hari semua dah pandai guna Google Meet dah ke? Semua pandai guna Google Meet ke? Dah pandai ya? Kalau kamu dah pandai, nanti minggu depan Muallim akan mula buat kuis lah. Okey? Kena jawab kuis online. Okey, kita akan buat kuis nanti. Lepas tu nanti kita tengok. Nanti kita tengok siapa yang paling tinggi markah dia. Siapa yang dapat nombor 1, siapa yang dapat nombor 2. Siapa yang jawab betul semua dapatlah markah tinggi. Tapi kalau siapa yang banyak salah, dia akan duduk di tengah-tengah ataupun di bawah. Boleh? Belajar-belajar semua. Jadi kamu bersedia. Nanti minggu depan kita dah masuk kita ada buat kuis sedikit. Okey? Boleh belajar-belajar semua? Okey. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberi kefahaman kepada kamu semua. Jadi muallim cuma asbab saja menyampaikan ilmu. Yang memberi kefahaman adalah Allah SWT. Okey. Kenapa cikgu tak buat sekali? Tak apa, muallim dah cuma suruh kamu buat je. Muallim tak perlu buat pun tak apa. Okey? Okey. Jadi yang belum siap nanti siapkan. Okey, sebab Cikgu. Ya. Ya dah ya. Saya nak pergi minum air. Silakan. Okey. Jadi kita pun dah sampai pada penghujungnya. Jadi kamu pun semua dah belajar dan cuba kamu buat latihan. InsyaAllah, jadi mudah-mudahan kamu ingat dan kamu akan faham apa yang kamu dah pelajari. Okey, belajar-belajar semua. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang pula. Bila lagi kita akan jumpa? Belajar-belajar semua. Hari apa? Minggu depan, hari Khamis. Sebelum hari Khamis kita jumpa hari apa? Hari Rabu. Isnin. Isnin kita belajar apa hari Isnin? TQS tahun 1. Jadi bagus, tahniah siapa yang hafal dan hantar kerja tu bagus. Okey, yang belum cuba usaha untuk hafal dan cuba hantar tugas. Ibu saya ada kucing. Tak apa, yang baru nak hantar silakan. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kamu semua. Jadi muallim harap kamu semua jaga diri. InsyaAllah kita jumpa untuk kelas akan datang. Okey, pada hari Isnin. Cikgu. Ya Ryan. Tengok adik saya. Adik. Adik lelaki ke perempuan? Ada dua-dua. Ada dua-dua. Mana? Ada satu. Saya ada satu dengan tidur. Okey. Jadi yang mana boleh hantar kerja. Okey, yang dah siap, yang belum siap siapkan. Okey, muallim dah tunjuk dan sebagainya. Okey. Wah, adik kamu. Wah, ada 2 orang adik kamu. Okey. Okey Ryan. Kita dah tengok dah. Okey. Alright. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa untuk kelas akan datang. Jadi semua jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi semua. Okey, jumpa lagi. Sama-sama. Jumpa lagi semua. Bye-bye.